Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulakan sesi PDPR, mari sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar-benar ya, benar-benar. Suratul mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Baik, semua pelajar, harap hari ini semua sihat. Okey. Terima kasih pada minggu lepas yang respon serta-merta dalam saya punya channel dan yang message personal dekat saya. Okey, baik. Saya bagi tahu secara sekali lalulah minggu lepas, iaitu minggu lepas seramai 37 orang yang jawab soalan yang daripada link yang saya bagi tu, dan ada 4 orang ni dia tak tulis tingkatan, so saya tak tahulah dia daripada tingkatan mana. Dan ada beberapa orang ni yang nanti untuk sesi yang seterusnya saya akan hubungilah kenapa dia tak hantar. Cuma saya tak paparkan untuk hari ini dan untuk yang minggu lepas. So tapi lepas ni saya akan paparkanlah kedatangan. Boleh? Okey, baik. Untuk hari ini kita teruskan sesi PDPR. Masih bawah bab 1, tajuk mengenali sejarah. Okey. Minggu lepas kita dah belajar 1.1 dengan 1.2 yang saya kuningkan tu, iaitu pengertian sejarah secara umum dengan pengertian sejarah mengikut sejarawan, pandangan sejarawan. So hari ini 1.3 kita ambil satu tajuk ni je, konsep masa silam dan ruang. Konsep masa silam dan ruang. Itu sahaja untuk minggu ni. Okey, baik. Sebelum tu saya nak awak tengok gambar ni, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Ni ialah gambar-gambar peristiwa sejarah. So agak-agak lah, kita susun lah. Agak-agak yang pertama ni mula-mula gambar yang mana? Okey, dah tentulah gambar yang A sebab bermulanya kerajaan Melayu Melaka. Lepas kemunculan kerajaan Melayu Melaka, terus gambar D, kedatangan Portugis ke Melaka. Lepas kedatangan Portugis dan seterusnya pendudukan Jepun di tanah Melayu dan akhir sekali barulah penyisiran Malaysia. Okey, ini gambaran secara sepintas lalu apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, baik. So dalam 1.3 masa silam dan ruang masa dalam sejarah ni, yang awak akan belajar hari ini ialah yang pertama, awak semua boleh menjelaskan maksud konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. Dan yang kedua, menghuraikan kepentingan menghargai masa dalam kehidupan seharian. So lepas ni, dua-dua ni saya harap semua dapat. Okey. Yang untuk hari ni tak banyak, sikit je, tapi kalau boleh bila sikit ni saya nak semua dapat 100% lah. Okey, masa silam dan ruang masa. Apa dia masa silam? Kita tengok apa dia masa silam. Masa silam ialah rentetan peristiwa yang telah berlaku dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. So, masa silam kita boleh ambil secara ringkasnya lah rentetan peristiwa yang telah berlaku. Itu masa silam. So, semua orang ada masa silam kan? So, yang telah berlaku tu masa silam lah. Dan dia ni dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Apa dia kronologi pula? Kronologi ni ialah merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Kronologi ni ikut urutan lah. Contohnya kalau kita ni mula daripada kecil, kanak-kanak kan, bayi, kanak-kanak, lepas tu remaja, dewasa, lepas tu orang tua, macam tu lah. So dia mengikut
rentetan teratur daripada awal sampailah akhir dalam satu garisan lurus. Okey, baik. Ruang masa dapat kita bahagikan kepada 3 iaitu dekad 10 tahun, abad 100 tahun dan alaf untuk 1000 tahun. Dan konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman sebelum Masihi dan Masihi. Bilanya Masihi ni? Masihi ni bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa. Okey, baik. Saya lupa pula. Pastikan setiap kali mata pelajaran sejarah semua ada buku teks dekat sebagai rujukan. So untuk yang hari ni awak tengok buku teks ni muka surat 6 dengan muka surat 7. Muka surat 6 dengan muka surat 7. Okey, nanti saya akan terangkanlah dalam bentuk gambar aja apa dia ruang masa ni. Apa dia konsep masa ni. Okey, baik, kita tengok. Masa silam dan ruang. Okey, baik. Nampak tak? Zaman sebelum Masihi ni, yang warna biru ni. Ni zaman sebelum Masihi. Ni kita panggil, ni zaman sebelum Masihi lah. Dan zaman Masihi ni yang warna kuning ni. Warna kuning panjang ni ialah zaman Masihi. So ada dua lah. Zaman sebelum Masihi dengan zaman Masihi. Okey, baik. Zaman Masihi pula, awak tengok ni. 0 hingga 10 Masihi ni kita panggil dekad. Bukan dekad. So nak ingat macam mana? Senang je. Dia ada 10, 100 dengan 1000. So yang dekad. Dekad tu yang paling kecil lah 10. So maknanya dekad 10 Masihi. Dan selepas dekad dia dipanggil abad. Abad ni jangka masa 100 Masihi. 100 Masihi. 0 hingga 1 Masihi ni dipanggil abad. Dan seterusnya ialah ni 1000 Masihi. 1000 ni dipanggil alaf. So macam kita sekarang ni tahun 2021 kan. So kita dah ada 2 kali alaf 1000, 2000, dah 2 kali jumpa 2000 kan, alaf kan. Okey, so awak dah nampak lah kat mana Okey. Masa silam dan ruang masa. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema-tema tertentu. Seperti politik, ekonomi dan sosial. Kenapa dia bahagikan ni? Ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dia orang ni nak buat penulisan, dia bagikanlah kepada tema-tema tertentu, politik, ekonomi dan sosial, supaya mudah untuk melakukan penyelidikan. Okey, dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar dan kemerdekaan negara. Ni awak tengok dalam buku teks. Sama je dalam buku teks. Sebab sejarah ni dia tak lari daripada buku teks. Awak tak boleh tengok. Boleh, tapi dia lebih kepada apa yang ada dalam buku teks. Sebab dia fakta. Okey, baik. Okey, itu sahaja. Macam biasalah. Saya akan bagikan nanti link untuk awak jawab soalan. Soalan tu semestinya akan menjawablah apa yang kita belajar pada hari ini dan apa objektif yang awak akan capai ni. So menjelaskan, menguraikan nanti ni ada dalam soalan yang akan saya bagi nanti. Okey, so macam biasa, lepas ni jawab soalan dan video ni awak boleh ulang sampai awak faham. Okey, baik. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan banyak sikit lah. Minggu depan banyak sikit. Dan saya harap lepas ni penglibatan murid-murid pelajar semua 100% lah. Minggu lepas ni ada 37 orang. Terima kasih, tahniah. Nanti saya harap kita dapat jumpa lah. Harap dapat jumpa lagi lepas ni. Secara bersemuka.